ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤلف شيخ داود الفران رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدار الصالحين. Kita jauhi muka surat 44 dalam kurungan bermula. Bermula takwa yang sehingga lagi menghimpunkan menjauh tiap-tiap barang yang pada mudarat bagi pekerjaan agama. Dan iaitu maksiat dan fudul seperti yang tafsir itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula takwa, bermula takutkan Allah subhanahu wa ta'ala itu takwa yang sehingga takwa yang paling sempurna. Bermula takwa yang sehingga takwa yang paling sempurna. Lagi menghimpunkan semua pengertian takwa. Takwa yang paling sempurna lagi menghimpunkan semua pengertian takwa. Apa dia? Menjauh tiap-tiap barang yang ada padanya, pada tiap-tiap barang mudarat bagi pekerjaan agama. Itu takwa yang paling sempurna. Ya. Itu takwa yang menghimpunkan semua pengertian takwa. Jauhkan tiap-tiap barang yang memudarat pada pekerjaan agama. Ada mudarat pada pekerjaan agama, dijauhkan. Itulah takwa yang paling sempurna. Jadi iaitu tiap-tiap barang ada pada barang itu mudarat bagi pekerjaan agama. Apa itu? Maksiat dan fudul. Jauhkan maksiat, benda yang haram. Sama ada haram dosa kecil atau haram dosa besar. Dijauhkan maksiat dan dijauhkan fudul. Apa fudul? Berlebih-lebihan perkara yang halal. Sebab takut jatuh kepada yang haram. Dijauhkan maksiat, dijauhkan fudul. Itulah takwa yang paling sempurna. Dia menghimpunkan kesemua pengertian takwa. Ada 4 kan? Pendapat guru Imam Al-Ghazali 3. Kan? Daripada Imam Al-Ghazali 1. Jumlahnya 4. Maka yang menghimpunkan semua pengertian takwa itulah jauhkan perkara yang memberi mudarat pada agama. Apa perkara yang memberi mudarat pada agama? Maksiat dan fudul. Dan adapun jika kami hendak kirakan atas yang hantar pada ilmu sir, maka kami kata pada hak takwa yang jami itu melepaskan hati daripada kejahatan yang tiada mendahului daripada anggota.
Dan ada pun jika kami, itu Imam Al-Ghazali, maksud kami kat sini Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad rahimahullah ta'ala. Dan ada pun jika kami, kata Imam Al-Ghazali, jika kami hendak hinggakan, kalau kami nak takrifkan takwa, maksud hingga takrif. Kalaulah kami hendak hingga nak menakrifkan takwa atas yang hantar pada ilmu sir, ilmu syara, iaitu ilmu tasawuf. Kalau kami nak menakrifkan sifat takwa atas orang yang menghantarkan pada ilmu sir, ilmu tasawuf lah, dan sebagai ilmu syara, maka kami, kata Imam Al-Ghazali, maka kami kata pada had pada takrif takwa. Kami nak kata pada had pada takrif takwa yang jami, yang diberikan kesulitan. Bila kita bicara takrif, dia ada takrif yang jami. Takrif yang jami ni takrif yang menghimpun segala takrif takwa. Kan? Maksud takrif yang jami, takrif yang menghimpunkan semua sifat takwa. Apa dia dikatakan takwa? Takrif sifat takwa, melepaskan hati, membersihkan hati. Melepas artinya membersih. Melepas, membersihkan hati daripada kejahatan. Kita bersihkan hati daripada kejahatan yang tiada mendahului, yang tiada, yang belum mendahului, yang belum pernah dibuat sebelum. Kita bersihkan hati daripada kejahatan yang belum pernah kita buat, yang belum pernah kita melakukan kejahatan daripada engkau. Tak pernah berzina, jangan dibuat. Tak pernah minum arak, jangan dibuat. Demikianlah, tak pernah berjudi, jangan dibuat. Kita melepaskan hati, kita membersihkan hati daripada kejahatan yang tiada ini, yang belum, yang tiada mendahului, yang belum pernah dibuat sebelum. Tak pernah kita buat kejahatan sebelum ini. Kita bersihkan. Itu maksud melepaskan hati daripada kejahatan yang tiada mendahului daripada kau, umpama kejahatan itu. Melepaskan, membersihkan hati itu dengan kuat azam, dengan kuat cita-cita. Azam dia kena kuat nak bersihkan ni. Dia mesti berazam, mesti bercita-cita yang kuat. Dengan kuat azam cita-cita atas meninggalkan, yang ada akan dia, atas meninggalkan akan dia akan kejahatan. Kuat, aku takkan pernah berjudi, takkan pernah minum arak, takkan pernah berzina, takkan pernah rasuah. Kuat kita bersihkan hati, jangan pernah jatuh maksiat tersebut. Jadilah yang demikian itu, demikian melepaskan hati itu, memeliharakan antara engkau dan antara tiap-tiap kejahatan. Bila ada azam yang kuat nak lepaskan kejahatan tersebut, Allah akan buat satu dinding. Allah akan hijabkan, dindingkan antara engkau dan antara kejahatan. Tak payah itu. Hati kuat azam, aku takkan pernah minum arak. Maka takkan pernah tertib pun ingin nak pernah minum arak. Pasal kita azam dah. Aku azam takkan ambil rasuah. Maka tak pernah tertib pun, tak pernah teringin. Aku takkan pernah berzina. Dan kita nak bersihkan hati yang belum pernah maksiat kita buat. Kita azam kuat-kuat, aku takkan nak berzina. Dan datang macam mana pun, aku takkan buat. Ya. Kita takkan pernah tergambar, dia tak pernah terlupa, tak pernah teringin. Ya.
Demikianlah orang panggil Allah akan buatkan satu dinding antara engkau dan kejahatan tersebut. Sebab kita berazam dah. Kita berazam cita-cita kuat, maka kita akan dibuatkan dinding, takkan jatuh. Kemudian kejahatan terbagi atas dua bagi. Ini ayat yang lain dah. Kemudian bermula kejahatan, kadalah ayat baru. Kemudian bermula kejahatan itu terbagilah atas dua bagi. Kejahatan ini terbagi atas dua bagi. Maknanya kejahatan asli, ya, kita langkah yang kedua ke depan tu, dan syari, kejahatan dua. Apa syari? Ialah kejahatan yang bukan asli. Kejahatan terbagi dua, kejahatan asli dan kejahatan yang bukan asli. Apa dia kejahatan asli? Dia kata kejahatan asli itu, dan iaitu kejahatan asli, barang yang ditegah Allah daripadanya, itu kejahatan asli. Iaitu kejahatan asli ini barang yang ditegah Allah, yakni secara haram. Perkara yang Allah tegah itu namanya benda haram. Barang yang Allah tegah daripada barang tersebut namanya benda haram. Benda yang Allah tegah namanya perkara haram. Misalnya mana? Barang yang Allah tegah seperti maasi, seperti segala maksiat yang semata-mata maksiat. Maasi itu jamak. Apa maasi? Segala maksiat. Seperti maasi, segala maksiat semata-mata. Semata-mata maksiat itu orang panggil kejahatan asli. Berharap, itu berharap benda yang Allah tegah. Itu bagi kejahatan pertama, kejahatan asli. Apa kejahatan asli? Benda yang Allah tegah dinamakan benda haram. Semata-mata maksiat itu benda haram yang Allah tegah. Dan ini orang panggil kesinambungan daripada pengertian takwa. Dan apa arti takwa? Dan nak melepaskan hati daripada maksiat yang belum pernah kita buat. Nak bersihkan hati daripada maksiat itu belum pernah kita buat. Dah buat, kena taubat. Ada maksiat yang belum pernah kita buat, kita azam di hati, cita-cita kuat, tak akan teringin nak buat. Dan tak akan teringin nak buat berjahat. Maka kejahatan itu bagi. Yang pertama, kejahatan asli. Azam di hati, tak akan teringin nak buat kejahatan asli. Takkan pernah teringin azam kuat di hati nak buat benda haram. Dan itu kejahatan asli. Dan syarun, apa syarun ni agru? Di bahasa Arab tak? Ya, saja di bahasa Arab. Ya. Ini apa syarun tu? Kejahatan yang bukan asli. Ini bagi yang kedua. Ya, bagi yang kedua, kejahatan yang kedua, kejahatan yang bukan asli. Dan iaitu kejahatan yang bukan asli, barang yang ditegah daripadanya. Barang yang ditegah oleh Allah daripadanya daripada barang. Allah tegahkan benda tersebut. Pasal apa Allah tegahkan benda tersebut? Kerana takdiban. Allah tegahkan daripada barang tersebut. Kenapa? Kerana takdiban. Apa takdiban? Yakni takdiban itu yakni nak mengajarkan yang baik. Awak tegah sebab awak nak ajarkan akhlak yang baik. Kan? Ada kejahatan asli itu benda haram.
Dan itu nyata, awak tegah. Yang kedua, kejahatan yang bukan asli. Apa kejahatan yang bukan asli? Awak tegah, tapi bukan diharam. Awak tegah, tapi bukan sebab diharam. Awak tegah kerana mengajarkan akhlak yang baik. Dia tegah sebab nak mengajarkan kita hamba akhlak yang baik. Takdiban, nak mengajarkan akhlak yang baik. Di sisi Allah lah, itu pada pihak Allah, pada pihak Rasul. Dan iaitu barang yang Allah tegah sebab takdiban, sebab nak mengajarkan yang baik, nak mengajarkan akhlak yang baik, iaitu termasuklah yang terlebih daripada yang halal. Benda yang Allah tegah sebab nak mengajarkan akhlak yang baik, itu termasuk apa? Termasuk perkara yang berlebih-lebihan daripada yang halal. Itu juga ditegah, tapi bukan haram. Benda halal tak tegah. Benda halal bukan benda haram. Makan lebih banyak, makan sangat banyak, kita bukan beli dengan duit orang. Kita bukan beli dengan duit mencuri. Kita beli duit kita bekerja. Benda halal kan? Benda halal. Tapi awak tegah juga sebab apa? Nak mengajarkan akhlak yang baik. Kalau kita makan lebih sangat, datang pula penyakit. Kami putui. Saya makan putui. Berlebihan pada perkara yang halal. Maka awak tegak sebab nak mengajarkan akhlak yang baik. Dia tu kejahatan yang asli. Daripada haram kan? Dia kan benda haram kan? Sombong tak kabur. Itu kejahatan asli. Dia itu haram. Ada semua tak haram. Sombong kan haram kan? Apa arti sombong takabur? Dia rasa dirinya lebih dan dia seorang lain lebih rendah. Sombong namanya. Apa artinya? Dia rasa amal nak menunjukkan pada orang lain. Dia beramal sebab nak tunjuk dia ni lebih. Dia ni baik. Dia ni mulia. Dia ni pandai. Dia ni rajin. Itu dia. Bahkan sombong dia tu lebih teruk daripada masa zina dengan orang. Lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Itu kejahatan asli. Riak sombong itu kejahatan asli. Ya. Sebab dia benda haram. Adapun benda halal, itu bukan kejahatan asli. Bukan asal jahat. Benda halal. Tapi awak tegak sebab nak mengajarkan adab. Nak mengajarkan akhlak yang baik. Masuk beli makanan halal-halal, masuk ke dalam mahal-mahal, beli makanan halal, makan sikit tak habis. Tapi orang kaya kan begitu. Orang kaya dia tak pilih kedai yang murah. Dia akan pilih kedai yang mahal. Kan? Makanannya banyak, lauknya banyak, dia makannya sikit. Dia ambil sikit, bukan habis pun. Dia ambil satu mangkuk kan habis pun. Dimakan di bulan suami jarang. Itu awal tegak. Sedang nak sebab takdiban, nak mengajarkan akhlak yang baik. Kalau membazir, itu kejahatan asli. Kalau membazir itu haram, tidak atas. Itu kebenaran. Nak mengajarkan kita, jangan jatuh maksiat dan jangan ambil benda yang putih, benda halal, tapi berlebihan. Mana misalnya perkara yang berlebihan yang halal tidak dituduhkan itu, iaitu yang terlebih. Maksud terlebih itu berlebih. Maksud terlebih itu berlebih. Ditulis kitab Jawi, iaitu yang terlebih daripada yang halal. Bukan terlebih, maksudnya yang berlebih daripada yang halal. Kalau benda halal yang terlebih halal itu dituntut. Dalam benda halal kita pilih yang paling terbaik, itu dituntut. Jangan
Jangan silap faham, bukan terlebih, maksudnya terlebih. Lebih daripada halal. Misalnya mana berlebih daripada yang halal seperti segala mubah, seperti segala perkara yang harus. Kita nak makan nasi, harus. Kita nak makan bihun, harus. Ingin pula masak berbagi yang selemak, harus. Ada orang nak makan segamu. Kan? Dia dah bila tekak orang Kelantan, harus. Tak bolehlah, saya nak makan lontong lah. Kan benda harus benda mubah. Dan benda dia haruskan mubah. Seperti segala mubah yang diambil dengan keinginan syahwat. Diambil tu kenapa? Dengan keinginan syahwat. Pagi kita ingin betul lah. Kuat sangat lah nak makan rasanya nasi lemak warna orange. Macam warna kan? Nasi lemak warna biru. Tak ada dah warna hijau. Yang cakap aku warna biru je. Kenapa pula nak pakai nasi ada merah sikit, ada putih sikit. Nasi hujan panas. Hujan panas kan macam warna kan? Jangan ambil nasi hujan liput. Teringin lah nak makan nasi helikopter. Aku dah pergi nasi kata. Nasi helikopter kan? Kata kan? Teringin lah nasi ganja. Nama tu seram. Nasi ganja kan? Dari ulam tu kan? Itu diambilkan benda mubah dengan keinginan syahwat yang dah masalah apa betul lah nak ambil rasa macam nak boleh putih kan. Asal benda mubah jangan sampai jatuh berlebihan. Ini dah panggil keinginan syahwat namanya. Maka kita orang bertakwa jauhkan dua ni, maksiat dan fudul. Maka maksiat itu terbagi kepada dua. Dan kejahatan ini dua bagi. Jauhkan dulu ni. Kejahatan asli pun dijauhkan. Kejahatan yang bukan asli pun dijauhkan. Yang bukan asli itu benda halal. Tapi awak tegah. Sebab nak mengajarkan adab. Nak mengajarkan akhlak yang baik. Syarun adalah kejahatan yang bukan asli. Dalam bahasa Arab, kejahatan yang asli apa? Syarun tu artinya kejahatan. Tapi syarun tu kejahatan. Syarun tu kejahatan bukan syarun tu kejahatan saja. Yang asli tu kain sebelah lah. Kain. Tapi syarun kejahatan. Syarun tu punya kejahatan. Syarun. Asliyun, syarrun, ghairu asli. Kalau bahasa Arab, syarrun, asliyun, kejahatan yang asli. Syarrun, ghairu asli, kejahatan yang bukan asli. Dia terjemah, dia terambil sebiji pula, perkataan Arab. Macam mana rupa dia? Ini nak tafsir. Maka ni orang bagi maka tafsir. Maka tafsir. Maka yang pertama takwa. Maka yang pertama adalah takwa fardu. Yang kan kejahatan dua kan? Kejahatan asli, kejahatan tidak asli. Kejahatan asli itu merupakan fardu. Apa kejahatan asli? Benda haram yang awak tegak. Itu merupakan takwa yang fardu. Wajib kita meninggalkan kejahatan yang asli. Pasal itu benda haram yang awak tegak. Wajib kita kena bertakwa. Wajib kena tinggalkan. Itu dikatakan pertama takwa fardu. Takwa fardu yang lazim dengan meninggalkan akan takwa fardu. Menjauh kejahatan asli itu fardu.
tinggalkan benda haram yang awak tegah, itu menjadi fardu kewajiban. Kan? Maka takwa di sini adalah fardu, menjadi suatu kewajiban, jauhkan benda yang Allah haram. Itu dikatakan fardu yang lazim. Dengan meninggalkan akan dia akan fardu tersebut, diseksa di neraka, orang bagian harus diseksa di neraka. Apabila kita mengerjakan kejahatan asli, bila kita buat benda haram, menjadi harus Allah seksakan kita dalam neraka. Tengoklah, kita taubat, kita taubat. Dan kalau tak bertaubat, nanti di hari kiamat, kita berada dalam keadaan min masyiatillah. Orang yang buat benda haram, bila tak bertaubat, jadi kiamat min masyiatillah, duduk dalam kehendak Allah. Kalau Allah hisab dengan keadilan, kita kena seksa. Kalau Allah hisab kita dengan sifat rahmat, mungkin dalam buat jahat, kita banyak lagi benda baik kita buat. Allah ampunkan dosa. Atau min masyiatillah, duduk dalam kehendak Allah. Maka diharuskan kita kena seksa. Kalau mau berdengar, harus kita kena seksa. Dan yang kedua, takwa menakutkan. Takwa menakutkan. Jadi yang kedua, daripada dua perkara, takwa menakutkan. Takwa menakutkan. Takwa menakutkan. Maka yang pertama, takwa fardu. Dan yang kedua, takwa menakutkan. Lain macam ni. Yang kedua, takwa menakutkan. Kalau dalam Arab, dia memanggil takwa kebaikan. Yang pertama, takwa fardu. Yang kedua, takwa kebaikan. Maksud menakutkan ni takwa kebaikan. Dan mengajar. Mengejar ke mengajar? Mengajar. Kita tahu ni mengaji murah. Mengajar. Boleh mengajar. Mengajar. Dan yang kedua, takwa menakutkan dan mengajar adab lah. Dan maksud takwa menakutkan, takwa kebaikan. Dulu takwa yang kedua pun, kejahatan yang kedua pun. Kejahatan yang kedua, kejahatan yang bukan asli. Benda halal, tapi awak tegah. Kau nak mengajarkan akhlak yang baik. Maka banyak rupanya, maka yang kedua tersebut, takwa menakutkan. Ini takwa kebaikan dan takwa mengajarkan adab. Takwa yang kedua dulu, takwa yang tidak asli. Nak meninggalkan perkara yang berlebihan pada yang halal. Maka takwa yang kedua ini takwa menakutkan, takwa kebaikan dan mengajarkan adab yang lazimkan. Yang melazimkan, yang meninggalkan. Apa yang lazimkan, yang meninggalkan. Yang kedua tak nak, terlebih. Yang kedua potong, terlebih cetak. Yang terlebih cetak. Yang lazimkan, ganti yang tu dengan perkataan dengan. Yang lazimkan, yang tu potong, ganti dengan. Yang lazimkan dengan meninggalkan akannya akan takwa. Takwa menakutkan. Yang kedua kita potong, ganti perkataan dengan. Takwa yang kedua, takwa menakutkan ini kebaikan dan mengajarkan adab yang lazimkan dengan meninggalkan akan dia akan takwa tersebut. Kita pada rupa dia habas
dan hisab. Maka mengharuskan habas dan hisab. Habas tu tahan. Arti habas tu tahan. Hisab tu kita kena buat kira lah. Kita kena tahan diri kita. Janganlah ambil banyak sangat berdahanan. Janganlah makan banyak sangat. Janganlah beli baju raya sampai banyak sangat di menang lain. Ya, tahan orang panggil. Tahan nafsu syahwat. Tahan nafsu syahwat. Kalau hisab, kena buat kira lah. Kalau aku ambil 3 pinggan agak boleh habis tak habis. Kena buat kira lah. Kalau aku beli baju 5,000 selai ni, rasa tu berbaloi tak berbaloi. Baloi, baca ni. Kalau bagi dia mampu tak salah, silakan. Kalau mampu selai 5,000, 25,000 silakan. Dapatkan dia sebulan 500,000, boleh kan? Dapatkan sebulan 500,000. Kalau memang dalam bagi dia tak ada baju itu yang dia beli, kan? Kita buat kira lah. Berlebihan ke berlebihan. Kan? Kita buat kira kan. Atau kena hisab, kena habas, kena hisab. Atau dikatakan takwa yang kedua. Dan dimalukan. Dia kata hisab, habas dan hisab dan dimalukan. Sampai kan? Habas tahan. Sebelum nak buat, tahan dulu. Kemudian hisab, kena buat kira. Kemudian yang ketiga, dan dimalukan. Dimalukan ni, ini kalau kita langgar. Dimalukan kan kalau kita langgar. Apabila kita mengerjakan benda tersebut, kita akan disiksa oleh Allah, akan dimalukan di hari kiamat. Memanglah kita mampu nak beli sampai baju sampai 5-6 helai, kita mampu. Saya tak mencuri, saya beli duit saya. Memang kita mampu. Tapi nanti ketika buat hisab di hari kiamat, panjang tak? Orang lain sekejap dihisab pada syurga. Kita ni walaupun harta tu halal dari sendiri, oleh kerana banyak sangat membeli, panjanglah hisab ni. Malulah. Orang lain syurga lama lah. Kita nyawa tayangkan nanti. Beli ni kan. Ada niat lain barangkali ni. Kan? Dimalukan tak? Jadi kiamat, ditilik satu-satu. Kan? Kalau buat barang banyak kat immigration, lama nak tahan dia kena check. Bawa 10 beg ni. Betul mana 2 minggu je. Sampai 10 beg bawa ni. Tengok. Macam-macam. Belajarnya, hijab nak bawa ni. Kata mereka tak boleh bawa ni. Kena tinggalkan ni. Betul-betul hijab ni. Bukan tak ada kat Mekah sepah hijab mana. Lalu mana tak boleh tengok. Orang jalan lama, orang belakang ni lama sangat ni. Pada kebuluh sangat 2 minggu tak makan belajar pun. Hijab pun dibawa ke matu dibawa ni. Berapa gelas dibawa. Ikan pekasam dibawa wudu cincalu. Kita kena habas. Kita kena hisab, kita dimalukan. Kena tahan lama. Dalam tahan lama, kena hisab panjang pula. Dalam panjang, malu pula. Hari kiamat orang tahu. Allah hisab, orang lain tahu. Macam wayang orang tengok. Rupanya dia pergi Mekah buat belajar lah. Malu lah orang tengok. Hari kiamat Allah tuntunkan. Rupanya dia minyak Allah. Dan bawa baju tu sampai 5-6 beg. Mungkin dimalukan nanti. Dan barang siapa mendatang akan yang pertama. Siapa yang mendatangkan takwa yang pertama, maka iaitu barang siapa yang bawa datang takwa yang pertama tu di dalam darjat yang kurang daripada takwa.
Iaitu barang siapa tersebut, orang tersebut di dalam darjat orang yang datang ke takwa yang pertama, di tempat katakan orang ini di dalam darjat yang kurang, darjat yang rendah. Orang yang bawakan takwa yang pertama, dia ini dalam darjat yang rendah, dia bertakwa. Apa takwa yang pertama? Tinggalkan bendahara. Kan kejahatan asli kan? Bendahara kan? Bila dia bertakwa dengan takwa yang pertama, itu fardu, dia meninggalkan bendahara. Kalau dia kata, aku dah bertakwa, macam mana rupa takwa kamu? Saya tak buat bendahara dah. Itu rendah. Itu takwa yang rendah. Memang tak buat bendahara. Tapi bendahara dia ambil banyak-banyak. Sesuatu dia kata rendah. Saya dah tak zina, saya tak minum arak, saya tak berjudi, saya tak rasuah, saya tak pukul orang, saya tak mengumpat. Itu takwa, tapi rendah martabatnya. Walaupun tak buat benda haram, halal diambil banyak-banyak. Itu dikatakan takwa yang rendah. Itu derajat yang kurang orang panggil. Derajat yang rendah, dia bertakwa. Itu dikatakan ditempatkan dia dalam darjat yang kurang dia bertakwa dan tepat. Darjat yang kurang dia bertakwa dan darjat yang kurang dia bertempat. Tepat tu apa? Bertakwa. Darjat yang kurang dia bertakwa dan tepat. Yakni ditafsir ke depan. Baca sama. Yakni jalan yang betul bagi ahli taat. Apa artinya? Yakni jalan yang betul bagi ahli taat. Dia tak buat benda haram, kan? Walaupun darjat itu darjat yang rendah kurang, tempatnya betul tak? Betul tempatnya. Kan? Jalan yang betul bagi ahli taat betul lah. Dia tak buat benda haram itu betul lah. Ditinggalkan benda haram itu betul. Tapi perjalanannya jauh lah. Sebab darjat itu rendah. Bila darjat rendah, perjalanannya jauh. Tapi jalannya betul. Dan tidak ikut map, betul lah jalan ni. Jauh lah sikit highway. Banyak betul lah. Banyak betul lah. Dia tak buat benda haram itu betul. Betul tak buat benda haram. Tapi diambil benda haram itu banyak. Maka jalan betul tapi jauh. Insan di banyak. Jauh jalan nanti. Maka dia dikatakan ahli taat. Betul lah dia ahli taat. Dia tak buat benda haram. Ahli taat. Dan orang yang mendatangkan dengan yang kedua. Dan orang yang mendatangkan dengan takwa yang kedua. Takwa kedua apa? Dia tak ambil benda halal yang berlebih-lebihan. Itu takwa yang kedua. Orang bagi kejahatan yang bukan asli. Ya. Kejahatan bagi asli, bukan asli. Apa kejahatan yang asli? Benda haram. Kejahatan yang bukan asli, orang bagi benda halal yang berlebih-lebihan. Macam berupa kita nak bertakwa. Takwa yang pertama kejahatan asli itu wajib. Kejahatan yang kedua yang bukan asli itu takwa yang menakutkan, takwa yang mengajarkan adab, takwa kebaikan, takwa mengajarkan adab. Siapa berjalan, siapa datangkan dengan takwa yang kedua, maka iaitu orang tersebut ni di dalam darjat yang tinggi dia bertakwa. Tinggi. Kalau benda haram dia tak buat, benda halal pun tak ambil banyak, itu takwa yang tinggi. Darjat orang ini, darjat takwa yang tinggi. Dan yang demikian itu, demikian mendatangkan takwa yang kedua ni, jalan orang yang tetap, yang istiqamah. Maksud tetap itu istiqamah. Inilah jalan orang tetap ni istiqamah. Meninggalkan ubah, meninggalkan perkara yang ubah.
Ini jalan orang tetap istiqamah, meninggalkan perkara yang diharuskan Allah. Ya. Kereta ada 7 biji, mampu dia. Ya. Satu kereta pergi kuliah, satu kereta untuk pergi masak, satu kereta besar untuk pergi keluar dengan keluarga, satu kereta untuk pergi jalan-jalan musim-musim. Ada 7 ni. Okay. Hari Isnin kita warna merah, di Selasa kita warna biru nanti. Okay. Walaupun dia mampu, kalau ditinggalkan benda tersebut, itu dah darjat yang tinggi dalam takwa. Okay. Maka apabila menghimpunkan hamba itu Imam Al-Ghazali dah. Maka apabila menghimpunkan hamba, Imam Al-Ghazali himpunkan antara dan kita jauhi dia kembang. Antara apabila Imam Al-Ghazali himpunkan antara keduanya kena takwa. Takwa wajib dengan takwa menakutkan dan mengajarkan. Apabila Imam Al-Ghazali menghimpunkan antara keduanya kena takwa ni, macam mana rupa Imam Al-Ghazali himpunkan? Dengan menjauh tiap-tiap maksiat takwa yang pertama. Dijauhkan daripada tiap-tiap maksiat takwa yang pertama. Dan yang terlebih-lebih, bukan terlebih, berlebih, bukan ta dengan ba. Dan yang berlebih-lebih daripada yang halal. Dihimpunkan. Jauhkan maksiat yang pertama, yang kedua, dijauhkan daripada yang berlebih-lebih daripada yang halal. Dan dia paku, kalau kat rumah tu 7-8 sen, tak mula pun disimpan je tahun-tahun. Tapi jauhkan, sayang katanya, lagi serani. Ni beli jauh kat China ni. Ni jauh dekat Langkawi dah tukar. Ni warna hijau, warna biru, simpan dah macam tu. Puna, kalau puna, dia tak berlebih. Jangan simpan dia. Kalau puna, dia tak nama dia berlebih. Ada orang dia sayang. Dah beli untuk perhiasan, saya simpan. Berapa lama tak guna, last bila guna? 3 tahun lepas. Takut pecah dah. Yang itu. Jangan berlebih-lebih pada halal. Itu yang kedua, Imam Ghazali himpunkan. Yang pertama, jauhkan tiap-tiap maksiat. Yang kedua, dijauhkan yang berlebih-lebih daripada yang halal. Kesannya telah sempurnalah makna takwa. Sempurnalah. Kita telah sempurna makna takwa. Keluarkan sikit satu set yang mangkuk, bagilah orang banci. Orang tu banci dah habis dah. Kita 8 set, bagi satu. 7 tu banyak lagi. Tinggal 7 banyak lagi. Bagi satu set dia. Tapi sayang. Orang perempuan saya akan yang mangkuk saya. Apa dia sakit? Sifat bahasa bawah. Diri kau orang tak usi ni. Dekat Korea. Itu namanya kalau dah jauhkan dua perkara, kata Imam Ghazali, sebenarnya telah sempurnalah makna takwa habilah. Kita ni sebenarnya orang yang bertakwa. Lelaki ni dia tak payah dengan mangkuk. Pagi dah pun tak kisah, buat tak tahu je. Lelaki dia passion lah. Orang dia kalau minat motor tu tukar. Kalau minat kereta tu, pagi-pagi dia lak kereta tu. Dia tak sampai rumah. Dia lak kereta tu. Atau orang lelaki passion tu. Orang lelaki ni kalau merokok payah tinggal. Dia tak ada passion. Pada merokok tu, mana pun fatwa masuk kanan keluar kiri. Kalau tu mampu je lah. Lelaki dia topiat. Dia topiat.
Kalau dah dia dah passion suka itu, cakap apa pun tak ada. Dia dah passion gitu. Orang lelaki ni. Itu bila sempurna dah mana takwa dan mendirikan dengan haknya hak takwa. Orang ini bila dah jauhkan dua perkara, dia dikatakan sudah mendirikan hak takwa. Dah mendirikan hak takwa. Dan ia seorang menghimpunkan tiap-tiap kebajikan. Orang ini, orang yang dah telah sempurna takwa, orang yang telah menunaikan hak takwa, orang ini menghimpunkan tiap-tiap kebajikan padanya yang ada padanya bertakwa. Setiap kebajikan yang ada bertakwa, dia dah himpunkan dah. Pasal dah jauh dah semua maksiat. Dah tak ambil dah berlebihan pada halal. Dia dah himpunkan semua kebajikan bertakwa. Sempurna. Ini orang panggil haqqatu qati. Dan ittaqullah. Dan perhatikan. Hendaklah kamu bertakwa. Apa makna takwa yang pertama? Ingat lagi? Ada takwa makna takwa yang kedua tak. Takwa mana apa? Takut kepada Allah. Takwa yang ketiga, takwa mana? Hindarkan benda jahat. Benda dari maksiat. Selai. Kalau dah benda halal lepas kok mana kan? Kita ada orang bertakwa, ingat orang takwa. Kita kan ada orang bertakwa kan? Ada takwa mana? Ada takwa mana? Jauhkan benda jahat. Ada takwa mana? Takut kepada Allah. Ada takwa mana? Tahu daripada syirik. Betul-betul pilihan perkara yang halal. Empat makna takwa. Dan baru sempurna takwa. Ada lupa. Kalau kita nak jadi orang takwa ni. Dan ini. Dan inilah kata menjauh tiap-tiap maksiat. Menjauh daripada yang lebih-lebih daripada halal tu. Iaitu inilah tu apa? Orang yang kamil. Orang yang sempurna. Maksud kamil sini orang yang wara. Orang yang sudah sampai sebenarnya takwa dia orang kamil. Maksud kamil di sini orang ini orang yang wara. Benda halal pun tak ambil banyak wara tu. Haram memang tidak ambil. Dan syubhat apatah lagi. Ini orang yang kamil, orang yang wara. Orang yang sebenarnya takwa, orang itu orang yang wara. Yang iaitu orang kamil ni apa? Memilih akan pekerjaan agama. Dia orang yang memiliki akan pekerjaan agama, memiliki dalam pekerjaan agama. Dia merupakan pokok. Dia dah ambil dah pokok dalam pekerjaan agama. Dan yang demikian itu, demikian memilih akan pekerjaan agama itu melazimkan adab. Dia sentiasa beradab. Tengok elok. Pasal itulah dikatakan orang-orang yang kamil sudah sempurna takwa. Dia melazimkan adab atas penat itu. Kalau itu dunta boleh baca penat, boleh baca dunta. Tidak umi terjemah. Melazimkan adab atas pintu yang menyampaikan kepada Allah. Kalau dulu mengaji dibaca penat, melazimkan adab atas penat yang menyampaikan kepada Allah. Penat tak ada benda haram ni? Bukan penat. Orang lelaki tengok orang cantik, teringin pula. Dia mula teringat, 2-3 hari dah sembahyang, teringat, nama dia lah. Tengok kita mahal, cantik pula kita. Ambil pula kita sentuh keluar ni. Buka pintu. Ini nak beli.
Tapi tak boleh licin lah. Nak menahan nafsu bukan benda mudah. Kita ingin ditahan. Atau melazimkan adab atas penat yang menyampaikan kepada orang, menyampaikan kepada taat akan Allah. Atau betul. Menyampaikan kepada Allah dan menyampaikan kepada taat akan Allah. Nak sampai kepada tahap taat, dia kena lazimkan adab. Adab itulah adab yang sangat memenatkan. Tengok orang lain pakai tu meeting, alah kita pakai ni nak turun pintu kereta buka. Jadi keluar, turun pula tu tutup balik. Ingatlah begitu. Nak pasang pagar ni pula, belum cukup pula bajet ni. Dan itu mungkin benda kelebihan. Kalau mampu silakan. Atau orang panggil melazimkan adab atas penat yang menyampaikan kepada taat kepada Allah. Maka ini mana ini lagi macam ini. Maka inilah ini orang bagi menjauh tiada maksiat, jauh berlebih-lebihan daripada halal tu. Inilah orang bagi makna takwa, yakni makna hakikat takwa. Inilah dikatakan hakikat makna takwa. Dijauhkan maksiat, dijauhkan benda halal yang berlebihan. Bila dijauh, akan hadir dalam hatinya satu sifat untuk diberadab. Dan bila diberadab dengan Allah, akhirnya dia jadi orang yang taat. Itulah dikatakan hakikat makna takwa. Orang yang bertakwa, dia orang yang taat pada hakikatnya. Kan setengah daripada takwa ke taat. Maka itulah dikatakan hakikat takwa, dia taat dalam keadaan dia orang yang beradab. Dan menyatakan dia akan bertakwa di dalam jumlah, di dalam perhimpunan. Maksud jumlah itu perhimpunan. Dan menyatakan dia akan bertakwa di dalam jumlah dan dalam perhimpunan ini. Maka ini atas jalan ijmal atau jalan umum, bukan atas jalan tafsil. Maka makna takwa ni dinyatakan dalam perhimpunan secara umum, bukan secara tafsil umum je lah. Nak tafsil, buat misal sesuatu kan banyak. Secara umum. Umumnya hakikat takwa itu orang-orang yang taat. Itu mungkin. Dan tidak beradab dan jauhkan maksiat, beradab itu. Dan tak ambil lebih-lebih berhalal, beradab. Maka orang ini orang yang taat dan sebab dapat adab. Itulah hakikat takwa. Umumnya begitu. Maka fahamlah olehmu, hai orang yang salik, fahamlah olehmu akan dia akan hakikat mana takwa ni. Beri taufik, mudah-mudahan Allah beri taufik pada engkau. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik. Apa taufik? Allah berikan kekuatan kita boleh buat. Kita boleh bersinar dengan tempat takwa. Ya. Takwa 4 pengertian. Ada takwa makna. Ada takwa jauh daripada kejahatan. Ada takwa takut kepada Allah. Ada takwa jauh daripada benda yang lebih-lebih halal. Jadi dah sepakai, dah bersifat dengan 4 perkara, lama-lama Allah akan hiaskan anggota kita dengan beradab. Kita beradab, tengok maksiat, teringin pun tidak. Dan walaupun mampu nak beli banyak, tapi kita dah beradab, cukuplah sekadar. Dan walaupun bentuk benda yang halal, cukuplah sekadar. Dan
lama-lama kita jadi orang yang taat kepada Allah. Itulah hakikat takwa. Mudah-mudahan kata Al-Ghazali diberikan taufik akan digaul oleh Allah, insya-Allah taala. Dan jika engkau kata, jadi ada buat pertanyaan soalan dah. Jika engkau kata pada pertanyaan soalan, maka ceraikanlah bagi kami. Maksud cerai itu terangkan. Maka ceraikanlah bagi kami, maka terangkanlah olehmu bagi kami sekarang. Sekarang juga. Ya, maka ceraikanlah, maka terangkanlah olehmu bagi kami sekarang. Ini makna. Jangan salah begini, salah koma lain. Maka ceraikanlah bagi kami sekarang ini. Makna pendirikan lain makna. Jangan salah bunyi. Kita jauhi sini noktah tak ada, koma tak ada. Jangan salah baca. Kita Arab kita jauhi noktah pun tak ada, koma pun tak ada. Salah baca lain maknanya. Maka ceraikanlah, maka terangkanlah olehmu bagi kami sekarang. Koma. Nak terangkan apa? Ini makna. Apa ni makna? Takwa telah. Minta keterangan kepada kami sekarang. Ini makna takwa. Terangkan kepada kami makna takwa. Terangkan tu pada diri kami. Terangkan pada diri kami. Kami teringin nak tahu apa makna takwa. Dan kami pakaikan akan takwa. Bila kami dah tahu dah. Bila kau terangkan kepada kami makna takwa dan tahu dah. Kami nak pakaikanlah. Kami nak bersifatlah. Kami nak bersifat pakaian takwa tu padanya pada diri kami. Bila kami dah tahu, kami dah pakaian takwa. Kami dah bersifat dengan sifat takwa. Nak amalkanlah. Masuk pakaian tu nak beramal lah. Dah tahu, kena amal lah. Apa itu takwa? Maka bahawasanya hajat telah datang di sana. Wah. Maka bahawasanya hajat telah datang di sana lagi. Dan hajat. Maka bahawasanya hajat nak terangkan tu. Hajat nak terangkan lah. Lama dah nak terang tu. Ya. Itu sampai masa. Maka bahawasanya hajat telah datang di sana. Telah datang di sana lagi. Lama dah nak beritahu. Tapi disusul dulu. Dah susul dulu. Dah sampai masa. Baru nak terangkan ni. Supaya kami ketahui. Lama dah dengan hajat nak tahu dah. Ya. Tapi sini baru nak beritahu. Supaya kami ketahui betapa kami kekankan akan nafsu ni. Betapa ada cara. Betapa cara kami nak kekankan. Kami nak kendalikan akan nafsu ni. Nafsu ni payah. Betapa kami nak kekankan, nak kendalikan akan nafsu ini. Yang ketafsir. Yang ni apa tafsir tu? Yang ni nyatakan daripada hakikat takwa. Macam mana cara nak kendalikan nafsu? Kekang tu kendalikan. Macam mana cara nak kekalkan nafsu, nak kendalikan nafsu? Bukan senang. Ketika Allah nak menjadikan khalifah di muka bumi, kata mereka, nusabbihu wa nuqaddisullah. Solat kami lebih banyak. Kami bertasbih, kami bertakdis menunjukkan engkau. Kenapa kau tak lantikkan kami khalifah duduk di muka bumi? Kata Allah, engkau pilih antara kami malaikat, engkau pilih untuk aku utuskan di muka bumi. Malaikat pilih siapa? Harun. Sebelum awak utuskan malaikat Harun maruf muka bumi, awak berikan aku nafsu. Ustaz, bagaimana taksir yang ini nanti daripada hakikat takwa? Depan apa dulu? Kau taksir. Apa itu?
Jangan sekali. Betapa kami kekalkan akan nafsu ini yang kau tafsir dulu. Betul tidak? Betul yang ini menyatakan kepada hakikat Ulangkan. Betapa tu cara. Betapa cara kami nak kekalkan, kami nak kendalikan akan nafsu ini yang engkau tafsir. Apa yang kau tafsir? Yakni. Apa yang kau tafsir tu? Yakni nak terangkan yang kau tafsir tu yang kau nyatakan daripada hakikat takwa. Dulu kan sebut hakikat takwa kan? Dulu disebut hakikat takwa tu bagaimana? Kemudian disebutkan secara umum kan? Dia tak tafsir lagi. Dulu sebut umum ni. Hakikat takwa tu orang yang taat. Macam mana nak dapatkan hakikat takwa? Mesti kena kekalkan nafsu. Nafsu kan teringin. Berhalalkan nafsu teringin. Berharap nafsu teringin. Teringin nak kaya. Teringin nak makan. Teringin nak dapat sekian-sekian. Atau macam mana nak kekalkan hawa nafsu. Nafsu ni dahsyat. Ketika malaikat Harut memberikan nafsu, jatuh dosa maksiat. Sebab tu Allah jadikan manusia. Allah jadikan manusia jadi khalifah di muka bumi. Maka aku berkata, kata Imam Ghazali, aku Imam Ghazali lah. Maka aku kata Imam Al-Ghazali, aku berkata daripada jawab. Tadi buat pertanyaan, sekarang dah jawab. Maka aku berkata pada jawab. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, bahkan betul lah Ramadan. Bahkan betul lah permintaan kau tu. Sesuatu gitu. Bahkan apa yang bahkan? Betul lah apa yang kau minta tu. Sesungguhnya perceraian, sesungguhnya penerangannya yang takwa itu pekerjaan ingin nafsu. Sesungguhnya penerangan takwa pekerjaan Rasul ada hubung kait dengan ingin nafsu. Penerangan takwa itu ada perhubungan, ada pertambatan dengan ingin nafsu. Takwa itu berhubung kait dengan hawa nafsu. Takwa itu ada pertambatan, ada perhubungan dengan hawa nafsu. Mana mungkin orang tu boleh jadi orang bertakwa kalau nafsu tidak tumbuh. Orang bertakwanya dia dapat tundukkan nafsu. Ada hubungan kait pertambatan dengan ingin nafsu. Bahawa engkau dirikan atasnya atas nafsu, engkau kena selalu dirikan atas nafsu. Kata-kata orang sufi ni tinggi tu. Bahawa engkau dirikan atas nafsu. Macam mana nak dirikan atas nafsu? Selalu engkau perhatikan nafsu. Itu maksud bahawa engkau dirikan atas nafsu, yakni bahawa engkau selalu perhatikan nafsu. Oleh kerana takwa itu berhubung dengan nafsu, bahawa engkau dirikan atas nafsu dengan macam mana maksudnya? Maksud bahawa engkau dirikan atas nafsu, engkau kena selalu perhatikan nafsu. Kita kena selalu perhatikan nafsu, mengawasi nafsu. Lalu perhati mengawasi nafsu lah. Bagaimana cara nak diri ke atas nafsu, nak perhati, nak mengawasi nafsu dengan kuat cinta. Dengan kuat cinta, kuat keinginan. Azam lah, kena azam yang kuat. Dengan kuat cinta, dengan kuat azam. Kita kena azam, kena kuat cinta kita, kuat azam kita. Maka engkau tegakkan akan nafsu dari tiap-tiap maksiat. Kuat cinta di hati, aku tak akan buat maksiat zina. Kuat cinta di hati, aku tak akan sekali-kali nak minum arak. Dan kita kena kuat azam cinta di hati, aku sekali-kali tak akan ambil benda haram, rasuah, mengumpang, judi.
Kena kuat cita di hati, aku tak akan sekali-kali nak makan benda yang haram. Dan teringin tengok, Muslim Cina tu masak sedap pula, masak kurkul, masak monyet kan, masak pula. Kalau kita borak dengan orang Cina, pula yang paling sedap pula dekat pantai Paya Bakau. Itu tidak. Kata dia lah sedap macam orang alam lah. Dalam banyak-banyak pula paling sedap dekat pula sedap Paya Bakau. Monyet, banyak-banyak monyet paling sedap dekat monyet Paya Bakau. Itu kalau jual orang Cina, mahal harga. Dia nak buat lah. Makan. Buat makan. Dia orang buat kat Cina. Kalau sedap tak makan mana. Minta monyet boleh kata makan monyet. Orang suka. Sore apa? Ikut stick. Nak jadi orang yang bertakwa, kena selalu perhatikan nafsu. Macam mana cara nak selalu perhatikan nafsu? Kena kuat azam kita di hati, jangan sekali-kali teringin nak buat benda maksiat. Bila teringin, lama-lama jatuh. Bila teringin, lama-lama kita akan buat. Jangan sekali-kali, kena azam kuat cita dia, jangan sekali-kali teringin nak jatuh buat benda maksiat. Teringin lah nak beli gelang emas tu. Teringin lah harga kereta mahal. Berapa harga tu? Tak ada murah, tak mahal ni lah. 300,000 je. Sama je. 300,000 besar sangat gelang. Tak mampu. Berlebihan ke tidak? Dia tanya kedua pula. Berlebihan ke tidak? Dah ada, jangan ambil. Karena belum ada, tak ada kesalahan, tak berlebihan. Tengok pula kena hisap. Kena habas, kena hisap, kena lalu. Kena lalu pun dari. Kena hisap, kena habas, kena lalu. Tengok tiga. Orang batin dengan cara kuat cita azam di hati, tegakkan. Jangan sekali-kali jatuh dalam maksiat. Dan engkau pelihara akan nafsu dan tiap-tiap yang lebih-lebih daripada halal. Kena jagalah nafsu. Jangan berlebihan. Kalau ambil sepinggan penuh, tahu dah tak ambil. Dia ambil juga. Takut tak kalau aku tak ambil lebih kan, nak tambahkan, dah habis lah. Sedap pula kelungin. Dan harap lagi kena peliharakan diri daripada tiap-tiap yang lebih daripada yang halal. Beli lauk banyak-banyak sampai sebulan. Last kali busuk dibuang gitu. Kan? Ada tempat lah. Tak selalu pergi kan. Tu kan. Dan kita dah biasa. Kan? Kalau rasa seminggu boleh habis, beli dia seminggu cukup lah. Jangan beli sampai 3 bulan. 3 bulan. Kalau kita peliharakan daripada tiap-tiap yang lebih daripada yang halal. Lama tak ibu. Kalau walaupun tempe dah lama, jangan berulang pula. Lupa. Maka apabila engkau kerjakan yang demikian, apabila engkau dapat kerjakan yang demikian, kau dapat kuat cita di hati, anak jatuh maksiat, apa dah pelihara kerja kau daripada benda lebih halal tu. Bila kau dapat kerja demikian, adalah engkau itu senyum, engkau takut, senyum telah dapat engkau takut akan Allah. Kalau dapat buat dua perkara, sebab kita orang takut kepada Allah. Takut pada mata engkau, dan takut pada telinga engkau, dan takut pada lidah engkau, dan takut pada faras engkau, dan takut pada perut engkau, dan sekalian anggota engkau. Kan?
Kita azam tak nak buat maksiat, jaga diri, jangan ambil berlebihan pada halal. Sebenarnya kita termasuk orang yang takut. Takut apa? Mata pun jadi takut. Nak pandang benda haram, takutlah. Aku dah berazam dah. Kita kuat dah tak tengok aurat. Dan kemudian takut pada telinga. Aku dah berazam tak dengar lagi benda-benda mengumpat ni. Tak dengar benda-benda fitnah ni. Kusik-kusik ni. Bila orang sebut, takut dah. Dia pun pergi tempat lain. Demikian lidah. Tak nak sebutlah beri-beri hal orang lain. Takut mengumpat. Dia pakai faras kemaluan. Demikian perut nak masukkan makanan haram. Demikianlah segala takutan engkau. Dan telah engkau kekalkan dengan lidah min taqwa. Dan telah engkau kekalkan. Dan telah engkau kendalikan dengan lidah dengan tadi kekal taqwa. Lidah itu tadi kekal. Kita naik kuda, kita pegang tadi kekal. Orang Arab panggil lidah. Kalau dah terpelihara anggota ni, dah tak jatuh maksiat, dah tak ambil benda berlebihan, sesungguhnya kan, telah engkau kekalkan, telah engkau kendalikan akan nafsu engkau. Kita dah berjaya kendalikan nafsu. Dah berjaya kendalikan dengan kendalian tadi takwa. Ini orang panggil majas lah. Lidah takwa tu orang panggil majas. Bila ada takwa, maka nafsu akan ikut. Ya. Bila kita ada pegang tali kekal, kuda akan ikut arah tuannya. Naik kuda, kita sentak sebelah kanan, kuda tahulah belok kanan. Dan kita pegang tali kekal, kita naik kuda, sentak belah kiri, kuda tahulah belok kiri. Demikianlah nafsu. Bila dah pelihara anggota mata, telinga, lidah dah pelihara, harapannya kita dapat kendalikan nafsu. Nampak je aurat, terus kita balik. Dengar je mengumpat, terus kita pindah. Kita dah dapat kendalikan nafsu. Macam mana dapat tali kekal takwa itulah ibaratnya. Macam mana kita nak pelihara nafsu kita tu? Cara ni. Ya, jangan. Orang sebut tadi. Macam mana kendalikan nafsu? Panjang saya fikir. Tak habis nafsu lah. Saya nak kendalikan nafsu dua. Yang pertama, kena azam yang kuat. Cita kuat di hati. Jangan sekali-kali jatuh dalam maksiat. Kita anak kuat azam cita di hati. Aku tak nak mengumpat dah. Kalau kita suka mengumpat, kita tilik diri kita. Kita suka buat benda. Kalau kita suka bergosip, kita azam kuat di hati, aku dah tak nak gosip mengumpat dah. Kena pasang cita azam dulu. Kalau tak dipasang, dileka, sebut orang lain, sebut orang tu, dia jangan tak terasa. Kita pasang, kita kuat di hati, aku dah tak nak mengumpat dah. Kita pasang. Yang kedua, kita peliharakan diri. Jangan ambil lebih-lebih daripada yang halal. Daripada itu halal, tapi jangan berlebihan. Kalau kita dapat pelihara, kita dapat kendalikan nafsu. Dapat peliharakan nafsu lah. Dan bila dapat peliharakan nafsu, itulah tanda sifat orang yang bertakwa. Boleh dua dengan azab cinta kuat di hati, jangan sekali-kali jatuh maksiat. Peliharakan diri, jangan ambil lebih-lebihan daripada yang lebih halal. Dah dapat dua ni, segala anggota yang ada pada kita dapat pelihara. Mata, telinga, lidah, kemaluan, perut, segala anggota, maka kita dapat mengendalikan hawa nafsu diumpama sebagai lidah takwa. Tali kekal takwa. Dan bagi bab ini syarah yang amat panjang. Dalam bicara bab ni, bab takwa. Bicarakan bab takwa ni,
syarah keterangan yang amat panjang. Panjang video ini. Dan senyatalah kami, kata Imam Al-Ghazali, sebutkan akan dia, ada akan dia ini. Telah kami sebutkan akan dia, akan syarah yang panjang, sebut kepadanya, kepada syarah tersebut. Imam Al-Ghazali sebut di mana? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nak tahu bicara panjang tentang takwa, kita mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Dan ada pun yang tak dapat tidak. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa pada takwa. Jangan lupa cari nak sepadan dengan sifat takwa. Dia best sikit lah sekarang. Sudah berlalu tadi. Dia sikit lah sekarang. Wa mafakirnya fikir wa al-binna ta'wila. وأصاب بحكمتك فتوح العارفين وانشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.